Tuan-tuan dan puan, Majlis Agama Islam Malaysia MAIM, di bawahnya ada beberapa kluster, antaranya kluster perundangan, perlembagaan, kluster pendidikan, perpaduan ummah, hak asasi, kesihatan dan sebagainya. Justru dengan webinar kita isu darurat COVID-19 dan masa depan gerakan Islam, jom kita mulakan dengan ucapan 5 minit daripada pimpinan kluster kita. Kita mulakan dengan yang berbahagia Datuk Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar, Ketua Kluster Perundangan dan Perlembagaan MAIM. Jadi silakan yang bahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Akram. Yang saya hormati Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Ustaz Nasruddin, walaupun mulanya saya kata saya tak dapat hadir, tapi sebab dia 10 minit tadi pun dia mesej saya lagi untuk pastikan kehadiran saya. Begitu juga dengan panel yang saya hormati, kekanda saya Dr. Syamrahayu, adinda saya Datuk Dr. Wan Fauzi, Dr. Fatih yang sangat-sangat saya hormati. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk walaupun 5 minit bercakap sedikit tentang isu ini, dan saya akan cuba manfaatkan 5 minit ini secepat mungkin, seringkas dan padat mungkin. Pertamanya saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Wan Fauzi. Darurat ini tidak menjejaskan tentang hukum syarak dan juga adat-adat Melayu dan juga di Sabah, Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Ini jelas di dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Walau apa pun yang berlaku, walaupun parlimen kalaupun digantung, perlembagaan digantung dan sebagainya, tetapi hukum syarak dan juga adat Bumi Putera Melayu dan Bumi Putera itu masih berjalan. Dan kita perlu memberikan makna yang sebenar tentang hukum syarak itu, bukan sekadar munakahat dan bidang kuasa mahkamah syariah yang ada pada ketika ini, tetapi dalam makna yang sebenarnya. Saya sebenarnya nak bercakap tentang cabaran yang dibuat terhadap proklamasi darurat ini, tetapi ada soalan telah ditanya dan panel-panel kita telah menjawab dengan panjang lebar, dan saya sangat bersetuju dengan jawapan-jawapan itu. Mungkin perlu 1 jam kalau nak detailkan penjelasan tersebut. Tetapi saya sangat setuju dengan jawapan-jawapan daripada panel-panel tentang persoalan-persoalan yang dikemukakan ini, kerana mereka tidak mencabar proklamasi itu, tetapi bagaimana proklamasi itu dibuat. Ini adalah kerana ramai yang masih keliru dan juga mungkin cuba mengelirukan, sebagaimana yang Profesor Syamrahayu katakan tadi, demokrasi itu hanyalah alat. Demokrasi bukanlah satu matlamat yang kita kena capai. Ia adalah alat untuk kita gunakan. Tetapi apabila alat itu mungkin sudah reput, alat itu sudah berkarat dan sebagainya, kita mungkin boleh menggunakan alat yang lain yang ada di dalam peruntukan undang-undang. Kalau dulu kita bersawah menggunakan lembu, kerbau, tenggala, cangkul, tajak dan sebagainya, sekarang ini anak-anak muda tak kenal perkara-perkara cangkul, mungkin cangkul, tajak, sisir besi, tenggala, semua tu dah tak tahu. Tapi sekarang ni menggunakan alat yang moden. Itulah kiasan yang saya ingin sampaikan tentang demokrasi ini. Yang keduanya, apabila telah berlaku darurat ini, kita faham sebagaimana yang panel katakan tadi bahawa parlimen tidak bersidang, kita lebih cepat untuk membuat satu undang-undang dan sebagainya, yang mana dalam tempoh yang biasa kita dikekang oleh prosedur-prosedur di parlimen, majoriti dan sebagainya. Dalam konteks ini, kita tahu betapa sukarnya kita nak pindah Akta 355, memartabatkan undang-undang Islam, perkara-perkara yang tak susah nak dibawa ke parlimen untuk diperolehi persetujuan di peringkat parlimen dan sebagainya. Tetapi dengan ordinan yang ada di semasa darurat ini, yang di-Pertuan Agong boleh
mengisytiharkan ordinan-ordinan tertentu, mungkin untuk memberikan kuasa yang lebih besar kepada Mahkamah Syariah, seperti pindaan kepada Akta 355 yang berkuat kuasa semasa darurat ini, dan mungkin boleh dipanjangkan selepas daripada darurat, selepas melalui undang-undang yang dibuat oleh Parlimen. Kita perlu mengambil kesempatan ini untuk mengukuhkan lagi hukum syarak dan juga undang-undang Islam ini dalam tempoh darurat ini, kerana perkara-perkara mengenai prosedur dan juga birokrasi itu kita boleh ketepikan. Dan dalam konteks ini juga kita perlu melihat kembali perkara 39 Perlembagaan Persekutuan, yang mana eksekutif sebenar dalam perlembagaan persekutuan kita adalah Yang di-Pertuan Agong, dan terdapat tiga corak pemerintahan yang kita perlu kaji yang ada di dalam perkara 39, iaitu yang pertama, eksekutif itu yang mana exercisable oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri, maknanya Yang di-Pertuan Agong memerintah sendiri. Oleh yang keduanya oleh members of cabinet sebagaimana yang berlaku sekarang ini, dan yang ketiga by any other person melalui Akta Parlimen. Kita perlu kaji peruntukan ini sama ada ia akan bermanfaat kepada kita ataupun tidak. Dan banyak perkara-perkara yang kita telah dibincangkan tadi tentang basic structure dan sebagainya, yang mana intipatinya adalah terdapat kecenderungan sebahagian hakim-hakim ketika ini yang ingin mengimport isu-isu luaran kepada di dalam Malaysia, dan ia sebenarnya tidak sejajar dengan apa yang diputuskan oleh Raja Azlan Shah semasa menjadi ketua hakim dalam kes Loh Koi Chun melawan Government of Malaysia 1977 di dalam 2 MLJ di muka surat 187, yang mana Raja Azlan Shah mengatakan kalau kita nak import, kita tak boleh nak import perkara-perkara dari luar melainkan apa yang ada di dalam perlembagaan kita, kerana perlembagaan kita unik. Cumanya dalam akhirnya dalam konteks terdapat para hakim yang pada ketika ini lebih cenderung untuk membawa keputusan yang mengatakan tentang inherent jurisdiction, kuasa sedia ada mahkamah-mahkamah, yang mana ada hakim-hakim yang lebih cenderung mengatakan pindaan perlembagaan itu sendiri pun tidak berperlembagaan. Kita perlu melihat balik kedudukan hakim-hakim ini, bagaimana kita nak mendapatkan satu penghakiman yang tentang separation of powers itu yang betul-betul memihak kepada negara kita, sama ada kedaulatan watan dan sebagainya, tentang hukum syarak dan sebagainya. Itu saja daripada saya, mungkin terlebih sedikit masa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ketua Kluster Perundangan dan Perlembagaan Maim Yadin, Bahagia Datuk Haji Zainul Rijal, Ibu Abu Bakar. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak persilakan Ketua Kluster Pendidikan Majlis Amal Islami Malaysia Yadim, guru kami, murabi kami, guru kami di kuis dulu. Yang berbahagia Profesor Datuk Haji Dr. Abdul Halim Tamri. Silakan Datuk Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Akram Ikrami yang saya hormati, yang di-Pertua Yadim, serta para pembentang yang telah membentangkan kata begitu mantap sekali. Pertama, saya ucap tahniah kepada semua yang membentang, khususnya pakar-pakar perlembagaan dan undang-undang, termasuk juga Datuk Rijal yang telah menjelaskan tentang bagaimana keperluan darurat pada masa ini. So, saya rasa kita kena jelas. Ini suatu konteks yang kita kena fahami dalam dunia pada masa ini, dan yang saya sebutkan ialah bagaimana kita melihat dalam konteks waqi'i. Fiqh waqi'i kena tengok apa hakikat dia, dan mungkin juga perundang-perundangan itu kena jelas supaya konsep Islam sebagai sebuah agama kesatuan itu perlu dipegang. Dan dalam konteks pendidikan, apa juga keadaan ini, kalau orang boleh cakap dalam konteks darurat ke, PKP ke, COVID ke, pendidikan tetap berjalan, dakwah tetap berjalan, tidak boleh kita hentikan semata-mata kerana COVID sebagainya. Dan kita maklum ni di mana-mana, di sekolah, di kuliah, di mana-mana suatu bentuk yang besar, pendidikan terus berjalan walaupun dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita menghadapi PKP dan PKP akan datang ni. Mana tugas dakwah ni kita lakukan melalui pendidikan, dan saya mengharapkan tugas-tugas pendidikan dapat kita laksanakan dalam juga apa keadaan.
Sekarang ni Alhamdulillah, macam Prof. Syam sebut tadi, dalam keadaan kita dapat webinar, kita dapat mencapai ribuan akses. Kalau sebelum kita buat kursus mungkin 20 orang, 50 orang. Tapi sekarang mungkin sampai ratusan yang kita buat. Jadi ini suatu ruang yang ada pada kita dan dakwah dan pendidikan tidak boleh kita asingkan. Suatu perkara dalam sirah Nabi SAW, bila sebut dakwah ni ialah pendidikan. Pendidikan itu dakwah, tidak boleh larikan. Jadi dalam konteks hari ini, tugas sebagai pendidikan dalam khususnya dalam keadaan PKP sekarang ni dan dalam tempoh yang ada ni, tanggungjawab pendidikan bersama dengan masyarakat. Ibu bapa perlu bersama. Pada masa ini kata PDPR yang di rumah. Yang di rumah ni guru memberi bantuan, parent juga kena bantu. Jangan kita biarkan guru-guru keseorangan, persendirian tanpa bantuan guru, parent, ibu bapa, adik-beradik semua ni satu konsep baru yang perlu kita lalui dan insya-Allah dakwah ni akan kita teruskan. Saya mengharapkan kepada semua NGO-NGO pendidikan, teruskan tanggungjawab kita dalam membantu guru-guru kita. Kita bantu rakan-rakan kita di sekolah yang dalam keadaan macam-macam komen. Kan dulu kata sekolah, buka sekolah salah, orang komplain. Tutup sekolah salah, komplain. Cikgu kena tuduh makan gaji buta. Wahal cikgu tu setengah mati kat rumah. Ini satu realiti yang perlu kita faham. Jadi ini saya rasa ibu bapa, kita para pendakwah, para ibu bapa, para masyarakat, kita bantu guru-guru kita. Saya memahami sebab saya guru. Isteri saya guru, keluarga guru, semua cikgu, adik-adik saya semua guru, family saya, rakan saya, jiran saya, kita guru. Hidup macam mana mereka, tak berhenti dengan kerja pendidikan sebab mereka yakin bahawa pendidikan itu adalah dakwah, dakwah itu adalah pendidikan. Jadi saya mengharapkan dalam seminar yang diberikan tadi, jangan kita bersemangat terus, kita pastikan kita jangan putus asa dalam kerja dakwah. Guru-guru kalau boleh kena begitu semangat sebab apa yang tuan-tuan, puan-puan, para pendidik buat pada masa tugas dakwah. Yang mana insya-Allah nanti selepas COVID-19 selesai, kita dah mulai PKP pun dah selesai, insya-Allah kami bersama tim kluster pendidikan akan bersama-sama turun ke sekolah bagi memberi semangat kepada guru bagaimana untuk jadi dai yang hebat pada masa depan. Akhir kata, saya ucap terima kasih kepada semua, kepada para bentang yang telah memberi penjelasan begitu baik tentang keperluan darurat dan juga apa-apa perkara yang berkaitan dengan darurat ini. Saya ingat penjelasan ini memberikan suatu gambaran yang jelas kepada kita. Mengapa ia lakukan dan insya-Allah kita sebagai masyarakat Islam kita teruskan kerja kita. Dakwah kena sentiasa dilakukan di mana-mana, di mana saja. Jangan putus asa sebab inilah tugas kita sebagai dai. Kalau kita ingat dalam konteks dulu kalau kita buat kuliah tak ada secara kat sekolah kita buat amal Islami di sekolah pun ada amal Islami, kita buat program Qiyamul Lail, kita buat sembahyang Jumaat, kita dulu kat sekolah. Tapi sekarang tugas itu di rumah bersama ibu bapa. Dan insya-Allah kita harapkan semoga program hari ini dapat menyemarakkan para guru, para pendidik, para NGO-NGO khususnya dari kluster pendidikan. Semoga terus memantapkan kerja kita, memantapkan tugas kita. New strategy in education. Maknanya sekarang ni pendidikan berubah. Kalau dulu kita buat secara fizikal, now we are doing only online. Now kita buat secara blended learning, pembelajaran teradun. Yang mana ia satu cabaran baru. Saya tak nafikan susah kerja ini, sukar kerja ini sebab bukan mudah. Kalau kita kat sekolah ngajar sampai 30-40 orang satu masa. Sekarang ni kita online pula, ya saudara Kram, dekat 60 orang. Ada yang kadang off gambar, lampu semua tak nampak kan. Kita nampak, itu dakwah. Memang kita rasa macam Allah, anak murid aku ni macam mana lah, tak nak sampai gambar pun tak ada, sedih rasa. Tak, itu sebagai kerja dakwah kita. Kita bersabar, kita berikan kekuatan, doakan anak murid kita dan pesan saya kepada para pendidik, bila bangun malam, sentiasa tahajud kepada Allah SWT. Mohon semoga anak murid kita berikan hidayah dan taufik dan akhir menjadi manusia yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kerja dakwah semakin mencabar, ruang pendidikan semakin besar. Kita yakin insya-Allah moga-moga pahala jariah keikhlasan para pendidik dalam suasana darurat COVID-19 ini terus diterima, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan lagi. Kita nak mempersilakan Ketua Kluster Kesihatan dan Syifa Majlis Ahmad Islami Malaysia, Yadim, yang berbahagia Datuk Dr. Suhaini bin Kadiman. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Akram Ikrami selaku moderator pada pagi ini. Yang di-Ketua Yadim Ustaz Nasruddin dan barisan ahli panel yang telah membentangkan suatu pembentangan yang amat baik daripada sudut perundangan dan perlembagaan berkenaan dengan proklamasi darurat yang sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. Proklamasi darurat ini adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19.
dan ianya bukan disebabkan oleh politik. Saya selaku pengamal perubatan yang terlibat secara langsung mengendalikan pesakit-pesakit COVID-19 adalah semata-mata disebabkan oleh pandemik 19 yang tidak terkawal buat waktu ini. Kita lihat semalam kes kita telah meningkat sehingga 5,700 kes. Dan sudah tentu COVID-19 ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita katakan ujian, barisan yang berbahagia ustaz-ustaz yang ada pada pagi ini mungkin lebih tahu bagaimana untuk kita melihat ujian ini. Ujian ini untuk melihat bagaimana kita bermuamalah daripada sudut ekonominya dalam keadaan sukar. Bagaimana kita nak berpolitik dalam keadaan sukar. Bagaimana kita nak berdakwah dalam keadaan sukar. Dan bagaimana kita ingin melaksanakan kawalan pandemik ini dalam keadaan sukar. Apabila kita nyatakan bahawa pandemik 19 ini adalah suatu perkara yang berkaitan dengan kesihatan dan perubatan, maka walaupun perbincangan pada pagi ini rata-rata melihat proklamasi darurat daripada sudut perundangan dan perlembagaan, saya suka nak membawa daripada perspektif kesihatan ataupun perubatan. Daripada sudut perspektif kesihatan, apabila kita ada sesuatu masalah kesihatan, maka doktor akan memberikan prescription ataupun rawatan. Dan saya suka melihat bahawa darurat ini adalah sebagai prescription, rawatan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat untuk kita menghadapi pandemik 19 tersebut. Akan tetapi, rawatan tersebut hanya boleh berjaya dilaksanakan, prescription hanya boleh dilaksanakan dengan jayanya apabila wujud 3 keadaan di antara doktor dan pesakit. Dan dalam keadaan darurat ini di antara pemerintah dan juga rakyat. Apa dia 3 keadaan tersebut? Yang pertamanya adalah trust ataupun kepercayaan. Seorang pesakit perlu percaya kepada doktor untuk pesakit tersebut pergi kepada doktor tersebut mendapatkan rawatan. Yang keduanya adalah consent, kebenaran. Apa maksud consent ni? Pesakit tersebut melepaskan certain hak privasi dia ataupun hak privasi dia untuk diserahkan kepada doktor untuk memberikan rawatan. Ini termasuklah hak sehingga membuat suatu hubungan yang agak intimate, memeriksa, menyentuh dan sebagainya. Consent perlu diberikan, kebenaran perlu diberikan. Dan yang ketiganya adalah obligasi ataupun responsibility. Obligasi di sini maksudnya apabila pesakit tersebut menerima prescription daripada doktor, dia kena laksanakan. Dia kena melaksanakan arahan-arahan doktor tersebut. Barulah rawatan dapat dicapai matlamatnya. Kalau doktor memberikan nasihat, dia tidak mahu ikut nasihat doktor, maka tujuan rawatan tersebut tidak akan dapat tercapai. Dan hubungan responsibility sebagai seorang doktor adalah bersifat bertanggungjawab untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit tersebut. Dalam hal hubungan antara pemerintah dan rakyat di sini, kita lihat ketiga-tiga perkara tersebut perlu untuk diketengahkan juga. Rakyat perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Rakyat perlu memberikan consent, kebenaran kepada pemerintah. Rakyat juga perlu oblige ataupun melaksanakan obligasi kepada pemerintah. Barulah kita akan lihat bahawa pandemik COVID-19 ni akan dapat dilaksanakan ataupun dapat dikawal dengan baiknya. Kita lihat pada hari ini, sama ada ketiga-tiga perkara ini berlaku ataupun tidak. Kepercayaan, kita lihat rata-rata rakyat mempertikaikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Consent, ada setengah rakyat yang tidak mahu memberikan hak dia kepada pemerintah. Obligation, ada setengah rakyat yang tidak mahu mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Apakah natijahnya? Natijahnya kita akan mengalami kesukaran dan kepayahan dalam mengawal pandemik 19, dan ini jelas terlihat apabila semalam kes kita meningkat kepada 5,700 kes. Maka kita pada pagi ini sebagai barisan pendakwah yang berada di bawah naungan Yadim, saya ingin menyeru kepada semua barisan pendakwah yang berada pada pagi ini untuk kita memperbetulkan balik semula ketiga-tiga entiti tersebut dalam masyarakat kita. Kembalikan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Kembalikan kebenaran untuk rakyat, memberikan kebenaran kepada kerajaan untuk mengawal situasi. Dan yang ketiganya, rakyat perlu oblige, mematuhi arahan-arahan kerajaan. Maka insya-Allah kita akan dapat bersama-sama mengatasi pandemik 19 ini dengan jayanya.
Sementara kita menguruskan perkara tersebut, maka kita hendaklah banyak-banyak bersabar, dan dalam kita bersabar ini termasuklah kita bersabar dalam situasi politik yang tidak stabil, bersabar dalam keadaan ekonomi yang tidak tentu hala, bersabar dalam keadaan kesukaran yang kita hadapi dengan keluarga kita dan sebagainya. Maka dengan itu mudah-mudahan kita sama-sama dapat menempuh ujian yang Allah berikan kepada kita ini dengan jaya. Dengan itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih doktor yang menjadi frontliner kita setiap hari berhempas pulas dengan angka yang semakin meningkat, Masya Allah. Teruskan doa kita, teruskan memberikan kepercayaan, doakan frontliner kita. Mudah-mudahan mereka terus diberikan kekuatan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, seterusnya Ketua Kluster Survival Islam dan Melayu, Majlis Agama Islam, Majlis Amal Islami Malaysia, maafkan saya, Majlis Amal Islami Malaysia Yadim, kita nak mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Aminuddin bin Yahya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yadim, pengurusi majlis, semua penceramah-penceramah yang hebat-hebat hari ini. Bersyukur saya dapat bersama-sama walaupun dengan masa yang begitu ringkas. Ya. Saya ingin berkatakan satu dua perkara lah. Yang pertama bagi saya, dalam nak memahamkan ataupun nak menyatukan rakyat ini, kepahaman kepada sesuatu perkara itu sangat-sangat penting, terutama dalam isu yang baru ni. Darurat ni baru, yang tak barunya orang yang berumur mungkin 60 tahun ke atas lah, yang bawah pada itu ini benda suasana yang sangat baru. Jadi kefahaman rakyat tentang darurat, implikasi, impaknya itu sangat-sangat penting. Jadi saya sangat mengharapkan kerajaan dapat mewawarkan ini secara tuntas melalui agensi-agensi penerangan. Kerajaan ada agensi-agensinya, RTM, ada bernama, ada IKIM, ada RTM, RTM lah. Jadi ada agensi-agensi ini, begitu juga akhbar-akhbar perlu diperkuatkan dalam nak menjelaskan perkara ini. Sebab rakyat memang confused, termasuk saya jugalah. Alhamdulillah sikit sebanyak dah mula nak memahami. Jadi satu, yang kedua, cara pendekatan penjelasan kita. Sebenarnya kita tak boleh satu hala pengurusi ya, Yadim. Kalau boleh bagus juga kadang-kadang kefahaman ini apabila kita berdialog dengan mereka yang memberi pandangan yang lain sikit daripada kita, barulah nampak terjawab persoalan-persoalan itu. Kalau tidak, polemik ini akan sentiasa dimainkan. Sebab pandangan itu hanya satu hala. Saya sempat dengar sekejap tadi, satu hala saja. Jadi soalan-soalan yang menggugat ataupun mengganggu pemikiran rakyat ini bagi saya masih lagi tidak terjawab. Jadi perlu ada pandangan sebaliknya supaya kedua-dua panel yang pro and cons ini dapat memahami rakyat persoalan-persoalan yang fundamental itu. So saya harap benda ini dapat itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan persoalan perpaduan ini. Sekarang ni kita tahu pandemik ini, rakyat lapar. Kan? Jadi saya sangat yakinlah kerajaan dengan melalui agensi dia tidak akan mampu nak handle semua. Tak akan mampu, mustahil lah. Melainkan ada bantuan daripada NGO-NGO. Jadi kerajaan kena melihat NGO ini dari perspektif yang positif, bukan negatif. Maksudnya melihat NGO ini berperanan boleh membantu kerajaan dalam mengurangkan kesengsaraan dan keperitan rakyat. Jadi hubungan rakyat kerajaan dengan NGO ini saya melihat masih lagi renggang dan terlalu jauh, menyebabkan ada persepsi yang menganggap bahawa NGO ini pengacau, NGO ini tak faham dan sebagainya. Sedangkan kita nak kata perpaduan apa, kadang-kadang rakyat lapar. Tetapi kita nak suruh rakyat santuni, kerajaan santuni. Kerajaan tidak akan mampu dengan tenaga yang limit. Jadi NGO lah saya rasa yang boleh memperanan. Jadi saya harap kerajaan boleh melihat NGO ini dan memberikan ruang pada NGO untuk participate, bukan atas inisiatif NGO saja yang kita tahu limitasinya sangat terhad. Dan yang ketiga, yang terakhir saya ingin sebut dalam masa ringkas ini, saya lihat kita tidak perlu lagi defensif. Saya minta sangatlah pada Prof. Syamrayu, Tuan Fauzi dan sebagainya ini, termasuk sahabat saya dan Rijal, mengambil sedikit sikap ofensif. Kita tahu bahawa zaman darurat ini zaman peluang kita membuat ordinan dan tidak perlu pergi pada parlimen. So please identify ordinan mana yang kita perlu buat zaman darurat ini secepat mungkin.
Nak ubah sana, nak ubah sini, nak masukkan itu, nak masuk ini dalam perlembagaan 355-nya, undang syariahnya, perkasakan mahkamah syariah. Inilah masanya. Bila habis darurat besok, itu kita cerita lain, kita masuklah dalam parlimen. So I think this is the right time. Jadi tak perlu banyak sangat defensif nak jalan. Macam tadi saya dengar katalah dah muak dan nak explain sampai dah tak larat, dah tak payah explain. Orang ini akan mencari apa saja angle yang dia akan serang sebab dia agenda politik. So let's look at the different angle, jadi sedikit ofensif. Kita meletakkan apa yang kita nak zaman darurat ini. Jadi bila habis darurat besok, terpulanglah pada parlimen nak terima tak terima supaya benda ini dapat kita laksanakan zaman darurat. So bagi saya, darurat ini istilah orang putihnya is blessing in disguise. Wallahu a'lam, pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sisi pandang yang sangat menarik yang saya kira agak membuka minda kita dari sudut yang sedikit berbeza. Alhamdulillah. Suara yang terus dilontarkan inilah suara-suara yang diperlukan, yang inilah tujuan juga kenapa Yadim kita mempersilakan pimpinan-pimpinan NGO. Tuan-tuan dan puan, masih bersama kita. Kita nak terus lagi dengan Ketua Kluster Sosial MAIM, Yadim. Kita persilakan yang berusaha, Ustaz Masrizi bin Saad. Silakan. Ustaz Masrizi, biasa di luar Thailand, di luar talian kita. Biasalah dunia sekarang ni. Kita nak gantikan dulu, insyaAllah kita nak teruskan dengan seterusnya kita mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Siti Aisyah binti Hassan, Ketua Kluster Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak. Silakan yang berbahagia Prof. Mikrofon belum on lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan jazakumullah khair kepada organizer lah yang telah menganjurkan satu, masya-Allah tabarakallah, satu program webinar yang sangat memberi manfaat. Insya-Allah dapat mengurangkan kekaburan yang berlaku di dalam masyarakat kita hari ini, iaitu tentang darurat, istilah darurat ini. Prof, mikrofon kita tertutup Prof. Mic Prof tertutup. Oh, tekan balik. Maaf ya. Okay, saya sebagai wakil daripada NGO yang NGO yang kebanyakan daripada NGO wanita yang saya wakili ini, amat sebenarnya amat berterima kasih kerana dengan anjuran ini dapat menghilangkan insya-Allah sedikit sebanyak kekaburan yang berlaku di luar sana disebabkan oleh pelbagai pandangan masing-masing ya sebagai negara yang demokrasi masing-masing boleh bersuara. Namun saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengajak semua pihak untuk melihat dalam suasana darurat ini apa yang kita boleh lakukan. Apakah kita akan mengeruhkan suasana lagi ataupun kita menyukarkan suasana lagi ataupun kita cuba sedaya upaya untuk memudahkan semua pihak. Dan kita kena yakin bahawa Allah berfirman fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, kesulitan daripada pelbagai pihak atas pengumuman darurat ini yang berlaku di atas peristiwa disebabkan oleh sama ada yang seperti mana kita persetujui, kita maklumi yang dipertuahkan disebabkan untuk membendung gejala COVID-19 ini. Walau bagaimanapun kita memahami bahawa ada pihak-pihak yang cuba mentafsir dan sebagainya. Walau bagaimanapun apapun hakikatnya kita berada di dalam suasana darurat. Dan alhamdulillah darurat yang walaupun di istilah darurat kita sebenarnya berada dalam keadaan yang amat tenang, amat nyaman dan itu merupakan satu perkara yang kita perlu syukuri ya. Perlu syukuri pada semua pihak dan bagaimanakah kita ataupun menzahirkan kesyukuran kita itu di atas keamanan walaupun darurat tetapi keamanan yang kita perolehi di negara ini dengan kita memudahkan
melibatkan semua pihak dan jangan kita saling menyalah-nyalahkan. Sama ada saya sebagai seorang ibu, sebagai NGO wanita, terutamanya saya amat concern kepada para ibu bapa, ibu-ibu yang banyak berada di rumah dan kerja mereka sudah pasti bertimbun-timbun dan bertambah-tambah. Jadi saya mengajak semua pihak, para bapa, para anak-anak sekalian yang berada, bantulah ibu-ibu anda yang berada di rumah dan mudahkanlah urusan memihak, dan ibu bapa begitu juga sebagaimana saya mengulangilah Profesor Halim tentang bagaimana para pendidik kita mestilah sentiasa memudahkan juga urusan mereka kerana mereka ini dilatih untuk mengajar secara berhadapan bukan dengan secara online dan kita sekarang ni boleh lihat apa yang mereka ajar di dalam online sebab kelas telah berada di dalam rumah kita, di dalam laptop. Jadi segala kekurangan itu sepatutnya kita mengambil langkah untuk membantu mereka menampung kekurangan yang ada, bukan sebaliknya. Wallahualam, itu sajalah pesanan saya, sama-samalah kita memudahkan urusan semua pihak. Wallahualam bisawab. Alhamdulillah, wakil kluster wanita, keluarga dan kanak-kanak kita yang bahagia Profesor Dr. Siti Aisyah binti Hassan, suara wanita, suara yang sangat penting, lain lagi musim duduk di rumah. Jadi peranan ahli-ahli rumah sangat penting. Allah, tuan-tuan dan puan, penonton sekalian, peserta webinar kita nak teruskan lagi dengan Ketua Kluster Hak Asasi Manusia Maim Yadim. Kita persilakan yang berusaha Encik Lokman Sharif bin Alias. Dipersilakan Encik Lokman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada organizer. Saya rasa satu rancangan penerangan yang amat baik. Saya ada 1-2 poin sahaja. Saya nak menerangkan bahawa kita banyak buang masa. Saya nak terangkan bahawa kalaulah kita setengah golongan dapat balik tarik balik darurat ini, apa yang kita akan dapat? Sebenarnya kalaulah darurat ini ditarik balik, apa yang akan jadi, kemungkinan besar kita ada satu lagi darurat. Emergency akan juga berlaku. Kenapa saya kata begitu? Katalah darurat ini dapat berjaya ditarik balik, kan? Bermakna Parlimen akan bersidang. Bila mana Parlimen bersidang, sekarang ni PN hanya ada 109 daripada 220. Majority, clear majority sebenarnya 111. Daripada 111 tu jadi 109. Adakah dia boleh meluluskan undang-undang? Mungkin boleh 109 ke 108. Tetapi kalau satu yang tidak hadir ataupun satu yang sakit misalnya, kan, jadi tidak mencukupi untuk majoriti untuk meluluskan undang-undang. Jadi apa akan jadi sebagai PN sebenarnya sekarang sudah tidak ada clear majority. Apabila tidak ada clear majority, ada beberapa pilihan. Satu sebenarnya bawah undang-undang dia kena resign. Kalau kena resign, yang di-Pertuan Agong kena pilih siapa yang ada majoriti. Sekarang ni kita tahu tak ada siapa ada majoriti, betul tak? Jadi apa akan jadi? Kena pilihan raya. Bolehkah kita buat pilihan raya sekarang? Masya Allah. Lagi teruk kita tak boleh buat, kan? Jadi untuk mengelakkan pilihan raya, tahu tak apa yang kena buat di bawah lembagaan? Kena isytiharkan balik darurat. Jadi kita pusing, dapat balik darurat. Kan? Jadi ini kita ni buang masa je pada saya. Lebih baik kita prioritize, fikirkan keutamaan kita perkara-perkara yang lagi penting. Perkara yang paling penting sekarang adalah kesihatan. Sepatutnya kita macam Singapura, kita sekarang ni kita patut melihatkan macam mana kita nak buka negara kita. Kita semua bersatu melihatkan macam mana nak buka negara kita, macam mana kita nak buka balik ekonomi kita, kita work backwards. Dan dalam itu kita perlu apa? Kita perlu memprogramkan vaksinasi kita supaya kita ada herd immunity. Jadi kita bekerja ke belakang supaya mencapai satu goal. Sekarang ni kita terumbang-ambing. Semua nak buat ni, nak fikir ni. Prioriti kita dah tak betul. Dan jadi kita tengok balik ke darurat. Jadi kita lawan banyak mana, pergi mahkamah, belanja banyak macam, berspend bilion-bilion. Dah habis, dapat balik. Katalah saya rasa tak mungkin. Tapi katalah berjaya pun, apa akan jadi? Yang di Pertuan Agong akan declare balik darurat. Bukankah kerja itu merugikan? Ya, sebab itu saja saya nak katakan. Baik, itu je lah. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi saya peluang. Wabillahi taufiq. Terima kasih.
Masih Encik Lokman Sharif bin Alias, kupasan yang sangat baik. Saya ingat ringkas, padat dan sangat menarik sisi pandang yang agak berbeza. Yang saya kira bahasa orang awam mudah faham, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan lagi. Kita nak persilakan anak muda, Ketua Kluster Belia Maim Yadim. Kita persilakan sahabat saya yang berusia Encik Muhammad Faizuddin bin Muhammad Zai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Pio Akram yang senior dalam kehidupan dan juga perjuangan. Seterusnya kepada VIP-VIP yang ada pada sesi webinar kita pada hari ini, dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan yang bersama dengan webinar kita pada hari ini. Sedikit daripada saya mewakili sahabat-sahabat golongan belia di dalam negara kita, ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan bahawasanya apa yang Yadim cuba bawakan kepada kita pada hari ini adalah satu makluman khas kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang menjadi pendokong ataupun rakyat sejati kepada negara kita pada hari ini, iaitu negara kita sedang berada dalam keadaan yang kritikal. Kita sedang berdarah dari sudut dalaman. Kita mengalami kesakitan yang amat dahsyat. Dan ibarat kalau pesakit tu negara kita sedang berada di dalam ward ICU. Jadi dengan keadaan yang sangat parah ini, kita mestilah melakukan sesuatu perkara yang sangat drastik yang boleh membuatkan kita keluar daripada ward ICU ini. Sini saya kongsikan balik beberapa fakta yang mesti menjadi kefahaman kepada kita. Ringkas daripada saya, sepatutnya unjuran daripada kerajaan pada minggu ketiga bulan Februari barulah kita mempunyai kes harian sebanyak 5,000. Dan pada minggu ketiga bulan Mac barulah kita mempunyai kes sebanyak 8,000. Tetapi malangnya pada hari semalam kita telah menghadapi kes harian sebanyak 5,000. Ini bermakna negara kita berada dalam keadaan yang lebih parah daripada unjuran yang telah ditetapkan dan dijangka oleh Kementerian Kesihatan negara kita. Dan pada masa yang sama juga kita juga berhadapan dengan kes asimptomatik, iaitu kes positif yang tidak bergejala. Sekiranya keadaan ini tidak ada intervention, tidak ada campur tangan daripada pihak kerajaan, iaitu yang di-Pertuan Agong sendiri, maka negara kita akan menghadapi satu gejala sebaran pandemik yang tidak terkawal yang akan merosakkan negara kita selepas daripada ini. Dan untuk makluman juga, pesakit yang positif COVID-19 tahap 4 dan 5, iaitu tahap kritikal, telah meningkat daripada 3% kepada 15%. Ini adalah satu peningkatan yang sangat mendadak yang meletakkan keadaan sistem kesihatan negara kita berada dalam keadaan yang kronik dan juga parah. Maka yang di-Pertuan Agong hadir sebagai penyelamat kepada kita semua, meletakkan kita semua pesakit rakyat negara yang berada dalam keadaan sakit, iaitu meletakkan sesuatu keadaan yang dipanggil sebagai incubator. Incubator ini adalah satu keadaan yang di mana semua organ tubuh kita mesti dibaik pulih dari sudut dalamannya. Maka menyambut kepada tindakan yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong ini, semua pihak mesti berusaha untuk memperbaiki internal mereka. Sebagai contoh, kerajaan mesti memperbaiki kerajaan yang ada. Mereka pemain sektor ekonomi mesti memperbaiki ekonomi yang ada. Mereka berada di sistem pendidikan, perbaiki sistem pendidikan. Mereka yang bermain di politik, perbaiki blok politik mereka. Jangan sibuk bertelagah. Keadaan pada hari ini adalah keadaan kita memperbaiki diri kita. Saya lihat pada hari ini kerajaan mesti fokus kepada memperbaiki keadaan negara kita. Dan juga politik, blok politik pembangkang juga mesti fokus ambil peluang yang ada ini untuk memperbaiki blok pembangkang yang ada. Kita tahu keadaan blok pembangkang pun terombang-ambing. Siapa ketua mereka pun mereka tak tahu. Siapa yang nak lantik Perdana Menteri kalau mereka kerajaan pun mereka tidak tahu. Bagaimana mereka sibuk untuk bertelagah di antara satu sama lain. Dan pesanan terakhir saya kepada golongan kerajaan, iaitu lihatlah kepada anak muda yang terkesan dari sudut ekonomi dan juga motivasi mereka. Hampir 100,000 mereka yang dibuang pekerjaan, dan anak muda di antara mereka yang terjejas.
Ramai yang keluar daripada universiti, baru sewa rumah, baru buat loan kereta, tiba-tiba kerja terpaksa diberhentikan serta-merta. Maka anak muda yang terkesan dengan ekonomi dan motivasi ini mesti diambil perhatian oleh kerajaan, dan insya-Allah saya berharap Yadin dapat berikan perhatian lebih kepada beliau, dan kita doakan agar kita dapat keluar daripada inkubator ini dalam keadaan yang lebih baik dan sejahtera selepas daripada ini. Aku lihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, ucapan yang penuh bersemangat, padat dan tepat. Itulah jiwa anak muda tuan-tuan dan puan oleh saudara Faizuddin bin Muazzai, ketua kluster belia Maim Yadim. Seterusnya, kita nak dengar amanat kata-kata ketua kluster sosial Maim Yadim yang berusaha, Ustaz Masrizi bin Sad. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Akram, moderator, ada juga yang Tuan yang Wadipi Yadim, seluruh sahabat-sahabat NGO dan mereka yang dipilih untuk berucap. Sebenarnya dalam 5 minit ni tak banyak benda boleh cakap lah, sebab darurat lebih lama daripada tempoh kita bercakap. Apa yang kita boleh nampak, saya tidak duduk dalam golongan ilmuwan yang merancang berjela-jela. Saya duduk orang yang duduk di grassroots, yang duduk dalam praktikal. Dan saya melihat bidang saya, bidang gejala sosial, dan saya mengendalikan lebih 30 tahun. Saya ada tempat pusat rawatan saya sendiri dan operasi kami berjalan 24 jam. Cuma oleh kerana orang sibuk frontliner COVID-19 saja, jadi orang tak nampak lah frontliner yang duduk bidang kami. Dia kadang-kadang ni sebenarnya isu dia boleh mengalih perhatian. Hari ni orang tak nampak pesakit dadah yang nak sembelih mak bapak sebagai benda yang penting. Orang tak nampak dah, sebab orang tenggelam dalam hari-hari pandemik COVID-19 je. Orang tak nampak perkara yang babitkan masalah zina, gejala sosial yang berlaku. Dia berjalan setiap hari. Sebab itu di tempat pusat-pusat rawatan yang seperti kami, golongan seperti ini sentiasa ada. Aduan mak bapak tu sentiasa ada. Menunjukkan gejala ini tak pernah berhenti. Dan ditambah lagi dengan kekangan darurat, kekangan ekonomi. Bila sebut darurat, pergerakan kita, bukan pergerakan kita saja, ekonomi juga. Lockdown ni menyebabkan banyak perkara yang terjejas. Ekonomi kita terjejas, program agama kita terjejas, silaturahim kita terjejas, kasih sayang kita terjejas, banyak perkara yang akhirnya menimbulkan banyak persepsi mental, salah faham di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat, dan menyebabkan berlaku polemik sakit jiwa. Sebenarnya sakit jiwa, banyak orang sakit jiwa sekarang yang bunuh diri pasal COVID-19 pun banyak. Jadi kadang-kadang bila berlaku benda begini, banyak rakyat ni sebenarnya dia bukan soal mesti kita nak beri bantuan tiap-tiap hari, tapi nak bentuk jiwa mereka, nak betulkan fikrah mereka tu untuk menghadapi situasi yang genting sebegini. Mungkin yang ada hilang pekerjaan, yang mungkin yang berniaga bagus sebelum ni dah, ekonomi yang dah merundung, hutang keliling pinggang, mak bapak anak pula terlibat dengan dadah, buat mengamuk dekat rumah, tekanan masalah anak terjebak gejala sosial lagi, tekanan ekonomi di rumah lagi, sampai tempat-tempat kami ni nak kenakan yuran pun dah susah dah. Banyakkannya bukan setakat anak terlibat dengan dadah, gejala sosial, zina, terlibat dengan seks bebas dan sebagainya, melahirkan anak luar nikah dan sebagainya, tapi terlibat dengan masalah ekonomi pula, keluarga miskin, susah dan sebagainya. Jadi kita nak charge yuran pun tak tergamak musim COVID ni. Sampai kita menghadapi keadaan yang kita nampak masyarakat kita bukan hanya berdepan dengan COVID, bukan berdepan dengan lockdown, berdepan dengan ancaman darurat, dan juga berdepan dengan perkara yang dikatakan vaksin. Vaksin yang diperkenalkan pun banyak pro dan kontra punya pandangan. Jadi cuma saya mengitak pada kerajaan, kita faham dalam konteks sekarang, saya tengok Yadim pun nak membina balik track dia pun bukan benda mudah. Sepatutnya NGO ni duduk di semua kementerian bila dah berlaku menang ni, sebab NGO dah membuat perkhidmatan masing-masing. Kita bukan NGO yang berkhidmat untuk politik, kita berkhidmat untuk negara. So NGO ni sepatut semua kementerian, perundangan, lawyer-lawyer kita dah bantu di bahagian perundangan, ekonomi, NGO kita yang mahir ekonomi dah membantu di bahagian ekonomi, sosial, dan begitulah sebaliknya. Tetapi kalau semua dilonggok di bawah Yadim saja dan bercakap pun ruang kita pun terlalu sempit, kita semakin dikecilkan. Dahlah dikecilkan function kita, kemudian dikecilkan lagi dengan perintah darurat.
Dikecilkan lagi pergerakan kita dengan lockdown, PKP. Dikecilkan lagi. Jadi macam mana kita nak bawa Islam yang luas kalau semua pergerakan kita jadi kecil? Orang yang masih mengecil, peranan dia yang boleh membesar, kita bagi drop dia mengecil, kita nak suruh dia sabar. Mungkin sehari 2 hari dia boleh sabar. Saya tak boleh menyalahkan. Saya rasa kerajaan tak boleh menyalahkan orang juga. Sebab apa? Sebab dulu kita pernah berjaya menghadapi COVID ni di peringkat round pertama. Tapi seorang politik juga buat hal selepas pilihan raya negeri Sabah. Peningkatannya terus meningkat sampai 5,700 sekarang. Tak ada turun. Buat PKP pun semakin meningkat tiap-tiap hari. Jadi rakyat pun tengah tertanya sampai bila benda ni? Sampai bila? Sebagaimana orang politik pun yang gila kuasa macam tu juga. Habis pilihan raya habis daripada perintah sana, perintah yang Tuan Agong gini bertukar kerajaan akan kelahi. Tak sudah-sudah. Mula-mula kelahi dengan parti lawan, lepas tu kelahi dengan sama sendiri pula. Jadi nyudahnya tak selesai sampai bila-bila kalau kita melihat keadaan begini. Yang menjadi mangsa kesusahan sekarang, masalah stres, masalah kejiwaan adalah rakyat marhain di bawah. Jadi sebab itu bagi pemimpin kena banyak turun, bukan hanya talk ilmiah saja, tetapi mesti turun di grassroots. Sebab contohnya musim banjir, bencana banjir, bencana COVID, bencana dadah, bencana gejala sosial dan sebagainya. Peranan untuk kita pendakwah turun ke grassroots tu sangat penting. Kerana golongan-golongan ni kalau kita tak pergi menyantuni mereka ke grassroots dan mendampingi mereka, mereka rasa apa pun kita bercakap di atas, itu korang dah duduk di tempat selesa. Kita bolehlah beri teori berjela-jela, tapi orang susah dia bawah dia tahu apa. Yang dia tahu masalah dia nak selesai masalah keluarga dia. Yang isak dadah nak pulihkan anak dia. Yang tak ada duit nak dapatkan bantuan. Yang dalam keadaan terjebak dengan zina dan sebagainya nak bebaskan anak dia daripada perzinaan. Jadi sebab itu saya rasa kerajaan kena segera membuka kembali ruang, macam contohnya dadah musuh nombor 1 negara. Berapa banyak kes dadah sekarang dah hilang kerana isu dadah dah jadi susah nak dihalatkan. Isu anak zina yang lebih 1,5 juta tak boleh dihalatkan. Isu murtad, isu gejala sosial, isu LGBT dah berlaku. Kita tak boleh nak halat kerana kita berdepan dengan 2 bala yang besar, iaitu pandemik COVID-19 dan juga pandemik orang politik yang berkelahi tak sudah-sudah. Itu dia. Jadi sampai bila kita nak berada dalam keadaan begini? Sampai bila? Nanti kita bimbang rakyat dah bukan setakat bunuh diri, takut dah ambil parang dia ngamuk pula dekat rumah pula atau ngamuk dengan jiran-jiran. Jadi kita melihat dalam situasi sekarang, apa yang paling penting ialah kita menyantuni ke grassroots dan berjumpa dengan rakyat. Jangan kita mendegar-degar di atas, rakyat di bawah kita tak pernah tengok. Okey, itu saja Ustaz Mas Rizie atas ucapan yang sangat baik. Untuk kita sama-sama menyantuni grassroots kita, insya-Allah masing-masing ada peranan, masing-masing ada fungsinya. Pemimpin menentukan keputusan, melihat dasar, kita di bawah masing-masing menggerakkan tanggungjawab masing-masing, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita persilakan Ketua Kluster Kebajikan dan Kemanusiaan Maim Yadim. Persilakan yang berusaha Ustaz Kamalul Hisham bin Muhammad Suhud. Dipersilakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil Al-Ustaz pemudah cara pada program kita webinar Yadim pada pagi ini, seluruh rakan panelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dan kepada yang non-muslim, salam sejahtera. Yang saya hormati sahabat-sahabat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam webinar Yadim pada pagi ini dalam isu darurat dan juga masa depan dakwah di Malaysia. Sebagai mewakili Ketua Kluster Misi Kemanusiaan dan Kebajikan dan juga NGO Pertubuhan Pendukung dan Pencipta Ulama so-called Ustaz dalam isu darurat, yang mana sebenarnya bukanlah perkara baru di dalam negara kita, cuma terkadang kita terlupa dengan sejarah lampau yang cukup penting untuk kita hadam sebagai rakyat Malaysia. Bermula 1948 dalam isu darurat 1948 sehinggalah 2021, hampir 9 peristiwa darurat yang berlaku di negara kita, dan ia sebagai satu perkara yang perlu diberikan penerangan. Dalam isu ini kita dengar tadi bagaimana pembentang-pembentang yang telah menyorot
pandangan dan juga lunas-lunas undang-undang. Sebab itu dalam isu ini pertama kan, perkara darurat ini dia selari dengan lunas kan, perspektif Islam ataupun undang-undang Islam. Yang mana undang-undang dia mesti membawa dua perkara. Pertama, jalbul manafi', dia membawa manfaat ataupun maslahah kepada manusia. Yang kedua, dia mesti bersifat dar'ul mafasid, iaitu dia mesti bersifat mencegah keburukan dan mudarat. Lalu dalam isu darurat ini, menurut perspektif Islam, sangat bertepatan dalam kita nak mencegah mudarat itu satu perkara yang aula. Yang mana ditegaskan di dalam kaedahnya, dar'ul mafasid aula min jalbil masalah. Iaitu mencegah perkara mudarat, iaitu lebih utama, lebih penting daripada kita nak membawa manfaat dalam satu situasi, satu keadaan yang tertentu. Kita faham bahawa isu yang berlaku pada hari ini, banyak perkara-perkara dari sudut pandangan politiknya, sosialnya, ekonominya, pendidikannya, dalam ritual agamanya, banyak yang terjejas. Kita tidak nafikan. Tetapi dalam menjaga maslahah umum itu lebih utama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi ataupun perkara-perkara individu. Lalu justru itu, yang pertamanya saya nak menegaskan bahawa kita nak relatekan dengan dakwah, bahawa rakyat itu dia mesti memahami apatah lagi kita yang mengucap dua kalimat syahadah. Asas kepada orang Islam itu Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 33, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya, seruannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh dan dia mengaku bahawa sesungguhnya aku orang-orang Islam yang menyerah. Maknanya kemuncak daripada kehidupan orang Islam itu dia mesti menyampaikan kebenaran, calling people to Allah, bawa manusia itu kepada Allah bersesuaian dengan dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dalam konteks dakwahnya, bahawa kita menjadi ejen-ejen penerang, ejen-ejen yang menerang, bukan yang menyerang dalam isu yang mana melibatkan hukum, yang mana berada di atas lunas undang-undang, peruntukan perlembagaan, bukan satu perkara yang negatif, dan kita menjadi asas, menjadi ejen-ejen penerangan di atas asas yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dalam keadaan kita sebagai ejen penerang kepada polisi ataupun dasar kerajaan dalam menghadapi sesuatu situasi, yang keduanya kita juga mengambil semangat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dikatakan you are the best ummah, you are the best community which has been raised by Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tanggungjawab ini, the best ummah, khairu ummah, akan berlaku bila ada konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahawa menjadi ejen penerangan dan juga kita menjadi umat yang terbaik, kita menyuruh kepada yang ma'ruf. Bahawa kita menyuruh kepada yang ma'ruf antaranya dalam konteks dakwah, kita menyuruh kepada perkara-perkara yang baik untuk kita kongsikan, kita share ke dalam masyarakat. Yang kedua, dalam kita mengelakkan perkara-perkara yang mungkar, yang mudarat, itu juga sebahagian daripada dakwah wan nahyi 'anil munkar. Sebarang bentuk kemungkaran yang mungkin menimpa peribadi, keluarga, masyarakat dan juga negara, perlulah kita halang. Lalu kita duduk dalam kerangka ini, maka kami daripada NGO Geng Ustaz, Pertubuhan Pendokong dan Pencipta Geng Ustaz, dalam kluster inilah mana diberi tanggungjawab bahawa inilah asas yang kita kena bina, kita kena bawa kepada masyarakat, bahawa dakwah ini kerja bersama yang mesti dilakukan berterusan apa jua keadaan. Maka kita kena menjadi manusia yang terakhirnya khairun nas anfa'uhu linas. Sebaik-baik manusia, Nabi meletakkan bahawa orang yang memberi manfaat kepada manusia lain. Lalu itulah asas kita dalam kita membina kefahaman agar manusia itu dapat dididik dengan ilmu dan dia bergerak dalam erti kata acuan yang disarankan oleh Islam, yang mana letaknya kita itu di atas asas kita mengabdi diri kepada Allah,
khalifah di atas muka bumi Allah. Jadi saya rasa cukup sekarang itu dengan sedikit masa yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Kamalul Hisham bin Muhammad Suhud, ucapan mewakili kluster kebajikan dan kemanusiaan Majlis Amal Islami Malaysia Yadim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, itulah tadi ucapan pemimpin-pemimpin kluster yang bernaung di bawah Majlis Amal Islami Malaysia, yang mana mereka ini adalah kepala-kepala ataupun pemimpin-pemimpin NGO di luar sana, yang kita yakin sebenarnya lebih ramai yang berada di luar sana setakat ini. Sehingga saat ini sekitar tidak kurang 280 buah NGO yang bernaung di bawah Majlis Amal Islami Malaysia Yadim, yang sebenarnya meletakkan satu wahdatul fiqh, satu kesatuan pemikiran untuk sama-sama merancang, menyusun dan turun berada di lapangan. Ucapan-ucapan yang sangat menyentuh, yang mewakili sisi pandang masing-masing, yang mewakili kelompok ataupun kumpulan fokus masing-masing. Alhamdulillah, yang saya yakin mendapat perhatian dan menterjemahkan cadangan tindakan daripada kita semua yang bersama dalam webinar pada hari ini. Stay tune tuan-tuan, kita ada ucapan perasmian penutup oleh yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selepas daripada ini, sebelum mengakhiri webinar darurat COVID-19 dan masa depan gerakan Islam ini. Untuk itu, sebelum kita pergi pada yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru, jom kita senapah lagi. Tuan-tuan boleh minum air sikit, ambil kopi banjur bagi panas. Kita rehat sebentar untuk iklan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di perkampungan orang asli di kampung KL, Sungai Siput, Perak.
yang baru lah untuk kampung orang asli di Kuala Lumpur. Saya ikut geng guru Ustaz Wahab, pendakwah, mula-mula masuk kampung ni. Saya memang terasa teruja jugalah. Kalau pendakwah ni bersabarlah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM telah ditubuhkan pada tahun 1974 dan diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM adalah sebuah badan amanah yang didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam menjalankan operasinya pula, YADIM memfokuskan kepada bidang dakwah, pengkaderan, pendidikan sosial serta kebajikan dan pada masa yang sama bertindak sebagai penyelaras NGO Islam di negara ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebarluas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras YADIM yang pertama, melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan, berkemahiran, berasaskan kepada kefahaman model Malaysia. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. Hari ini, di bawah kepimpinan baharunya, YADIM terus mengorak langkah dengan merangka pelbagai program dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategi.